warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Maliha binti Ismail akan membentangkan satu aktiviti pembelajaran sambil bermain bagi tugasan akhir subjek pembelajaran awal kanak-kanak dan pedagogi bermain. Bagi tugasan kali ini, saya telah memilih satu aktiviti main peranan yang bertajuk Jom Kita ke Restoran. Main peranan merupakan satu situasi yang melibatkan kanak-kanak memegang sesuatu peranan sama ada sebagai dirinya sendiri atau individu lain. Kemudian bertindak atau beraksi sebagaimana watak yang dipilih. Bagi aktiviti kali ini, saya telah memilih situasi di sebuah restoran makanan untuk dilakonkan oleh kanak-kanak, di mana di dalam aktiviti ini kanak-kanak dapat didedahkan dengan watak-watak yang mereka ingin lakukan seperti tukang masak, penghantar makanan, pengambil pesanan dan pelanggan. Selain itu, kanak-kanak juga akan mengenal nama-nama makanan dan minuman. Melalui aktiviti ini juga, kanak-kanak perlu menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk melakonkan watak-watak yang telah mereka pilih dengan menggunakan kemahiran kognitif mereka untuk berkomunikasi, melakukan pergerakan, berimajinasi dan manipulatif bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru. Antara bahan atau prop yang telah saya sediakan adalah seperti gerai, peralatan dapur dan beberapa lagi bahan. Bahan-bahan yang disediakan ini dapat membantu kanak-kanak dalam meningkatkan kemahiran imajinasi mereka. Antara bahan yang digunakan adalah seperti berikut. Gerai dan peralatan mainan pondok-pondok seperti dapur, periuk, pinggan dan cawan yang digunakan sebagai tempat penyediaan makanan di dalam restoran. Cengkerang dan lego kecil yang telah digunakan oleh kanak-kanak sebagai bahan masakan. Pin bowling yang telah digunakan oleh kanak-kanak sebagai minuman berkarbonat. Pensel dan kertas yang telah digunakan oleh kanak-kanak untuk mencatat pesanan pelanggan. Lego besar yang telah digunakan oleh kanak-kanak untuk menjadi kek. Kad menu. Apron. Ruang belajar, kerusi dan meja yang telah dijadikan seperti ruangan di sebuah restoran. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang rancangan pengajaran dan pembelajaran bagi aktiviti ini. Tunjang utama yang digunakan dalam aktiviti ini adalah tunjang bahasa dan komunikasi. Manakala tunjang yang disepadukan bagi aktiviti ini ialah tunjang sains dan teknologi iaitu matematik awal, tunjang fizikal dan estetika dan tunjang keterampilan diri. Fokus utama bagi aktiviti ini ialah BM 1.0, kemahiran mendengar dan bertutur. Manakala standard kandungannya ialah BM 1.4, berinteraksi menggunakan ayat mudah. Dan standard pembelajarannya adalah BM 1.4.4, berinteraksi menggunakan ayat mudah mengikut situasi. Standard pembelajaran bagi tunjang yang disepadukan pula adalah seperti MA 3.1.5, menambah dalam lingkungan fakta asas, KE 2.1.1, melakonkan watak menggunakan imajinasi, FK 6.1.4, mengamalkan pemakanan yang berkhasiat, KD 3.2.3, menunjukkan kebolehan menyertai sesuatu permainan yang sedang berlangsung iaitu play entry, BM 2.3.4, membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup dan BM 3.2.7, menulis perkataan dan frasa. Okey, bagi objektif pembelajaran bagi aktiviti ini, di akhir pembelajaran kanak-kanak boleh melakonkan situasi seperti di dalam sebuah restoran. Kedua, mengambil peranan sebagai tukang masak, penghantar makanan, pengambil pesanan dan pelanggan. Ketiga, mengenal pelbagai jenis nama makanan dan minuman. Keempat, berkomunikasi dengan rakan mengikut situasi.
Kelima, berimajinasi menggunakan pengalaman lepas untuk bermain mengikut situasi. Dan keenam, menulis nama makanan dan minuman. Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran boleh dilihat di dalam RPP yang saya akan sertakan dalam video ini. Jom kita lihat bersama. Untuk pengetahuan semua, pemilihan aktiviti main peranan yang saya jalankan ini merangkumi 5 standard pedagogi yang efektif. Okey, standard pertama pedagogi yang efektif adalah Joint Productive Activity, iaitu JPA. Di bawah standard ini, guru dan kanak-kanak akan berkongsi idea atau bahan yang disediakan bersama. Di mana di dalam aktiviti main peranan ini, guru hanya menyediakan peralatan permainan, tetapi kanak-kanak mempunyai kebebasan untuk menzahirkan idea mereka sendiri dan memanipulasi dengan menggunakan bahan berkenaan. Sebagai contoh, setelah guru menyediakan bahan main peranan, kanak-kanak telah menggunakan cengkerang dan lego kecil sebagai bahan masakan, manakala pin bowling sebagai bahan minuman berkarbonat dan lego besar sebagai kek. Selain itu, guru juga membantu kanak-kanak dalam penyediaan kad menu bagi menjalankan aktiviti ini. Kerjasama di antara guru dan kanak-kanak dalam aktiviti ini dapat membantu pencapaian objektif aktiviti ini dilaksanakan. Okey, standard kedua pula adalah Language and Literacy Development, iaitu LLD. Okey, di bawah standard ini, guru perlu menyediakan aktiviti yang menyokong dan menggalakkan perkembangan bahasa dan literasi kanak-kanak. Melalui aktiviti main peranan yang saya cadangkan ini, saya telah menggalakkan kanak-kanak untuk meneroka dan membina pengetahuan sendiri dengan melakonkan watak-watak yang mereka gemari tanpa menyekat penggunaan bahasa mereka. Saya tidak menyediakan skrip untuk mereka ikut. Mereka menggunakan bahasa sendiri di dalam aktiviti ini. Saya telah memberi kebebasan kepada mereka menggunakan kemahiran dan pengalaman bahasa dan literasi sedia ada untuk mereka melakonkan watak-watak tersebut yang bersesuaian dengan konsep pembelajaran aktif. Okey, standard ketiga pula adalah Contextualization, CTX. Okey, di bawah standard ini, aktiviti yang disediakan perlu berhubung kaitkan dengan pengalaman sedia ada kanak-kanak ketika di rumah, di sekolah atau di dalam community. Okey, di mana di dalam aktiviti main peranan ini yang saya jalankan, kanak-kanak perlu mempunyai pengetahuan sedia ada, iaitu kanak-kanak telah mempunyai pengalaman lepas apabila berada di sebuah kedai makanan atau restoran bersama keluarga mereka, dan kanak-kanak juga telah mempelajari tentang makanan seimbang di sekolah. Okey, standard keempat yang perlu ada di dalam pedagogi efektif ini adalah challenging activity. Okey, di bawah standard ini, aktiviti yang disediakan perlulah mencabar kemahiran dan fikiran kanak-kanak, di mana standard ini dapat dilihat di dalam aktiviti yang saya sediakan. Dalam aktiviti ini, kanak-kanak dapat membina kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, serta mereka boleh menyelesaikan masalah, mencirikan logik, menghubungkaitkan dan menjana idea yang boleh dilihat di dalam RPP yang saya sediakan pada bahagian catatan KBKK. Okey, kanak-kanak di dalam situasi sebuah restoran, jika terdapat apa-apa masalah, okey, kanak-kanak cuba menyelesaikannya sendiri. Mereka akan berfikir
Okey, bagaimana nak menyelesaikan? Okey, apa perkataan yang digunakan untuk berkomunikasi antara pelanggan dengan pengambil pesanan, antara pengambil pesanan dengan tukang masak. Okey, bagi standard yang kelima pula adalah instructional conversation, iaitu IC. Okey, di bawah standard ini, aktiviti yang disediakan adalah perlu melalui perbualan, komunikasi lah. Okey, di mana sebenarnya di dalam aktiviti yang saya sediakan ni memang kanak-kanak perlu berkomunikasi antara satu sama lain. Sebagai contoh tadi macam seperti saya sebut, kanak-kanak yang memegang watak pelayan atau pengambil pesanan perlu berkomunikasi dengan pelanggan. Dan juga kanak-kanak tersebut perlu berkomunikasi dengan tukang masak untuk menghantar order tersebut tu kepada tukang masak. Okey. Okey, dengan ini dapat disimpulkan bahawa aktiviti yang saya jalankan pada kali ini adalah menepati kelima-lima standard pedagogi yang efektif. Aktiviti main peranan ini bukan sahaja dapat memberi keseronokan kepada kanak-kanak, tetapi ia juga dapat memberi satu pengalaman pembelajaran yang menarik dan bermakna kepada mereka. Okey, sebelum mengakhiri video ini, mari sama-sama kita menonton gambar-gambar ketika aktiviti main peranan ini saya jalankan bersama kanak-kanak. Okey, mari kita tonton sama-sama. Okey, sampai di sini sahaja perbincangan saya tentang aktiviti Jom Kita ke Restoran. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.